Assalamualaikum. Kali ini aku bercerita panjang nih. Nah, cerita bukannya berdakwah. Kan kemarin aku mempost video pasal ada orang merancang kan membuat adalah satu rancangan kejahatan untuk membalas dendam Marago. Jadi ceritanya cuman nih, orang memang ada yang penyokong ke aku, tapi yang ku lihat rata-rata banyak orang menyokong ke aku daripada likes yang aku dapat. Yang haters tadi aku perhatikan mungkin dalam 10 orang bah. Mungkin ada lagi yang daun bunyi-bunyi yang haters ke aku. Mungkin dalam 100 orang kah, 200 orang itu aku tahu. Tapi yang dalam 10 orang ini ada yang berbahaya nih. Pasal durang ini sudah terdurang marah, dia api-apikan lagi udah anu yang sambut tu. Anu sikong atau yang penipu tu. Makanya nama pangeran Susukatinya. Anu pangeran di Balinya. Tahu tuh, aku buat research itu aku hati-hati. Kalau pada aku, indah aku terus percaya bah. Buat research. Okay? Makanya bila aku lihat ada orang Unisa buat komen, kami mahasiswanya Unisa UBD menentang keras dia tadi akan bla 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 bla. Kemudian ada lagi seorang itu mengantar mesej kepada aku, mengapa kita menghina Al-Azhar? Ini dan semua Al-Azhar. Come on man. Itu masalahnya kamu nak pakai otak. Layak dah aku ni bah. Kan memarahi kereta tu bah pasal dia laju. Kereta ni kurang ajar ni kereta ni. Aku pakai laju bah. Pius-pius berjalan. Masuk akal ke enggak? Jadi Al-Azhar tu bagus, sekolah yang bagus. Unisa tu bagus. Anak buahku sendiri sekolah Unisa, aku lulusan Unisa. Ya Al-Azhar tu, cousinku ada lagi ustaz bagus. Yang ini bagusnya orang Palui yang belajar di sana. Termasuklah gurunya ke siapa ke baik, Syekh ke apa. Seperti itu tadi, bila Syekh itu, Dr. Mustafa itu, seorang guru besar. Apa maksud guru besar dengan? Bukannya calang-calang tu, guru besar Al-Azhar. Tuan Syekh tu, bukan main-main. Siapa sanadnya? Ini lagi pasal sanadnya. Siapa sanadnya? Siapa gurunya? Bisa. Tapi ngapain murtad? Itu tadi. Sama macam kamu, yang sekolah di Unisa, sekolah di Al-Azhar, jangan salahkan sekolah itu. Bukan ku menghina semua student. Kalau ada 1,000 student di Unisa tu, yang ku hina, yang selahau tu mungkin 5 bah. Tapi kamu yang ikut tersinggung ni apa? Kamu selahau je kan? Kalau kamu dah selahau, apa kamu tersinggung? Patutnya kamu bila mendengar sesuatu, kamu hati-hati dan kali jangan kamu jadi orang macam yang 5 orang ni tadi. Supaya sekolah kamu tu, Unisa tu, dah tercemar anunya. Walaupun sekarang reaktor kamu ataupun selahau, jangan diikut. Dia peduli tu. Apa baik kedudukannya di Unisa tu. Jadi kalau aku menghina reaktor kamu, bukan artinya aku menghina sekolah kamu tu. Bukan menghina Unisa kamu. Sama macam cerita tadi. Kalau aku menghina driver aja dah kan cerita tu yang aku sumpah. Faham tu pakai tak kalau ni bicara ni. Tak ada. Akan yang tadi jangan disalahkan sekolah. Nothing to do with Unisa ni atau student Unisa. I'm talking about tu Ustaz Mr. Bin tu yang sama ada mengajar di Unisa atau jadi penuntut di Unisa. Faham Jangan dikan fitnah-fitnah ke dia go. Mati masuk neraka orang. Kau ke kanan ke beben ni. Bahaya ni fitnah ni. Itu aku tadi balik-balik aku ingati jangan belajar arah ustaz sambut ni pasal cara memfitnah. Belajar ambil tadi orang bertanya kepada aku. Macam mana tu anunya uncle-nya? Aku ni pengikut anunya ceramah-ceramahnya. Ceramahnya bagus dia. Macam mana tu? Ini kita dia bersalah kamu dengar ceramah siapa si UAS ni balik-balik yang berikut di TV ke apa. Jangan kau ambil yang baik. Aku bukan attack suaranya you. No, I'm attack akalnya tu Akal si sambutan yang kau take Bukan suaranya. Suaranya bila baca Quran ke, mengajar ilmu yang bagus, kamu ambil. Tapi jangan sekali-kali percaya akalnya tu. Itu bahaya. Kamu percaya pakai akalnya, dia sudah menghina agama Kristian, kamu pun sekarang ikut-ikut tu Habis-habis aku cakap, ustaznya menghina Kristian, artinya tak apa-apa tu Tadi ustaz itu, tak apa-apanya. Tadi kalau menghina Kristian, bla bla, sudah out daripada apa yang diajarkan dalam Quran. Kamu sudah jadi ikut pengikut syaitan ni kalau macam mana ni. Sampai perintah Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar. Ini bahayanya bila berceramah ni, jangan sekali-kali itu keluar daripada konteks, jangan sekali keluar daripada ajaran Islam. Ini sambutan ini keluar sudah menghina agama Kristian, dapat pengikut-pengikutnya. What would pengikutnya think?
Ya, Ustaz Muhammad menghina Kristen. Esok kalau kena jumpa orang Kristen, hantam ni. Bertahu ya kalau satu hadis jin. Kan kerja palu itu. Makanya jangan dituduh ke aku mengkondem apa yang keluar dari mulut Ustaz Sambutan yang ku kondem akalnya tu. Akalnya tu bila selahau kali mabuk ke apa terkeluar sudah ajaran yang dah senonoh. Murtadnya kalau celebrate birthday. Allah, payah tu kalau celebrate birthday pun murtad. Soalnya tu di twistnya WhatsApp tu. Dia mengakunnya. Cuma tiup lilin dia. Kan tarang-tarang dalam videonya, saya tidak pernah sambut ulang tahun. Istri saya tidak pernah. Saya kali kedapatan menyambut ulang tahun. Nah, kan mana dia menyambut pasal menjawab lilin, tapi of course lah, kamu pandai ular sana ular sini, kamu defend ke dia, ia pun pandai ular sana ular sini, berguru sama ular, kamu pun jadi ular. Itu yang kularang itu, jangan. Tapi kalau sudah ceramah yang bagus, menyiasati kau jangan hormati orang tua, jangan berdadah, jangan kau sedekah, rajin tahajud ke apa. Itu bagus, tidak salah. Faham? Jangan lagi menuduh ke dia, semua kan dia. Enggak. Aku tahu, paham gua ada. Kamu tahu dia terpakai cari berceramah. Ambil yang baik. Tapi kalau keluar sedikit saja, tapi kalau boleh avoid lah. Kalau boleh takut sekarang waktu berceramah tu sedikit dia, ada yang senunuh tu, Jadi sekarang kamu udah pandai membezakan mana yang lurus, mana yang salah, mana yang ikut ajaran sunnah, mana yang ikut ajaran UAS ni. Okey. Selesai tu, bab tu. Kita ni bab yang berikut sekali aku ni bercakap ni melalui ada berskrip ni Ini melalui apa yang kamu tulis serah ke aku, message. Atau pasal durang haters ke aku tu, yang aku try to explain. Untuk membahas balik tuduhan durang tu yang dan lurus tu. Yang kedua, ada my follower ni. Ia ceritanya ia malah kena kena kacau lah nya. Ada orang tu ngantar sihir arahnya di Brunei ni ngantar sihir. Macam-macam lah dorang syifa apa datang lah bertok dia begini. Jadi kamu belajar ke dia aku. Jadi terus teranglah ke bertok kamu. Aku ini akan mengajar sesiapa pun. Ilmu yang aku dapat ni hanya untuk ke dia aku. Hanya untuk ke dia aku. Tapi kalau kamu kan menentang sihir, bukan menentang sihir lah. Mendefend diri kamu daripada sihir. Amalkan saja ratib al-atas, ratib al-hadat. Setiap hari, anda boleh miss. Sebelah patang sama tengah malam. Mungkin kalau di aku selalunya biasa masa maghrib atau menunggu isya, kanan baca ratib al-atas, sebelah tu subuh, sebelum subuh dalam pukul 4-nya tu atau pukul 3 lalu kedaku membaca ratib al-hadat. Jadi 2 ratib yang aku amalkan. Sebelah tu maghrib dan waktu subuh. Waktu tu yang paling tenang lah. Atau untuk mendefend diri kita sendiri. Cukup situ, alhamdulillah. Suasana doa, tapi dengan syarat kamu faham apa yang kamu baca tu. Jangan macam burung tiong cakap tapi anda tahu apa. Tapi penting tu tadi pahala ada, tapi kamu dah faham fadilatnya tu. Anda dapat rugi bah, anda kamu dapat bah. Okey. Jadi kedua, atau kalau mendefend, kalau kamu akan menolong orang, kan macam Darul Syifa lah. Okey. Di sini aku bercerita. Aku ni sudah membuat research bertahun-tahun mengenai dengan ajaran-ajaran orang di Indonesia tu. Ajaran-ajaran pesantren, ajaran ustaz-ustaznya, kiai-kiainya, termasuk dah ajaran dukun-dukunnya tu. Makanya banyak aku tahu. Ada kiai, ada habib, ada ustaz. Manar, banyak pengikutnya dengan baju gamisnya, dengan serbannya, whatever you call them. Tapi endingnya, bila ia mengajar kedapatan sasat menggunakan jin, menggunakan sihir, kemudian keluar daripada ajaran Islam. Nah, di sini biar tu kemuka rahsia sebenarnya. Pasal di Brunei ni, Indonesia tu forget it, lupakan dulu. Banyak tu masalah sana tu. Di Brunei satu yang aku lihat lah masalah ni. 2 lah. Satu, masalah di Brunei, orang yang berdukun. Ya, aku buat research juga, tanya-tanya, macam mana omongan ini, gambaran bertarak dewasa, bla bla bla. Itu biasa tu dukun.
tarak sana tarak sini, kemudian ilmu kabal ada, ilmu terabang ada, benda itu ilmu terabang, ilmu menyelam dalam air 1 jam dah timbul-timbul. Ada benar yang kamu dah percaya. Kamu yang ada tu dah tahu pasal ilmu hikmah orang Indonesia ni akan mengatakan atau sihir lah, atau tipu lah. Memang kamu dah tahu. Ha? Jadi bagi yang kan mau tahu, sebenarnya Brunei itu tadi ada 2 yang aku perhatikan, yang aku buat research. Satu tadi yang cara tradisional ni ada je lurus tu. Yang silap bukan mengatakan semua dukun ini sasat. Tidak ada yang lurus, ada yang pakai petua, ada yang pakai baca-bacaan jual selawat. Ada tu orang yang pakai tradisional, atau yang kau tahu tadi kadang-kadang tadi biasa panggil orang pandai Brunei ni. Dia terima gaul ustaz. Haji anu ya pandai tu nya. Itu orang Brunei. Kadang-kadang itu tadi ada lurus, ada yang sasat. Yang orang bukan ustaz tadi. Now, atau paham tu tadi tu Saya tengok tadi biar rezeki kalau mengagal orang macam mana ni. Dia tu dah pelajarannya. Kalau yang bertanggung jabut-jabut anu dah senduh-senduh tu, mesti pakai bagi ayam panggang lah. Jangan tinggalkan. Jangan jaga tu lagi. Walaupun dia baca selawat ke apa, baca selawat dengar lagi selawatnya berbunyi lain, ada sabut-sabutnya nama Syekh Kudung siapa, tinggalkan. Jadi faham sudah tu. Jadi kau rezeki. Alias kamu tahu orang tu. Tapi itu misalnya macam-macam orang ustaz menjadi dukun Pasal jadi ustaz, ndak laku kan? Ndak laku siapa kan mau mengajar ustaz. Mengaji aku pun pandai mengaji. Hukum-hukum agama aku belajar di sekolah. Kena jadi sekolah aku siapa guna ustaz? Kecuali kalau kena suruh membaca doa baru belaga ustaz. Berapa ringgitnya itu udahnya. Kalau pada mana ustaz akan mencari usin. Tapi kalau mau ubat, lumayan Lagi lumayan kalau yang sakti, tunjukkannya terabang kau, itu makanya hati-hati. Ada ni ustaz macam mana? Ini yang grup kedua ni, grup yang pertama sudah commission grup pertama dibagi 2 tu. Di sini bagian ni Islamia ni pun dibagi 2. Satu ada ustaz yang lurus. Ini akan ku suruh kamu belajar ni. Ustaz yang lurus ni. Belajar. Aku kadang beritahu kamu di mana kamu belajar. Bukan aku yang mengajar. Aku menunjukkan kamu pelajari dulu apa ajarannya. Kalau kamu jadi ahli ruqyah ni, pelajarannya kemudian kamu nilai sendiri. Kalau okey, ambil bagi kamu. Sebab bila aku buat research barangan ni, cuma satu saya aku kedapatan yang okey. Even Darushifa tu 90% okey, 10% pun out lakat. Jangan marah orang Darushifa. Kawanku ada orang Darushifa, orang Malaysia. Yang ceritakan banyak orang dah percaya. Orang Darushifa dia kenal. Come on, don't talk BS lah. Kamu dah tahu ke dia aku. Jangan cakap benda senonoh. Sekarang tampar orang tu berbeda sekarang. Biut sekarang di hera tu. Jangan cakap benda senonoh yang menuduh ke orang Darushifa dah tahu dia. Aku menceritakan pasal Darushifa lah. Jadi tadi orang Darushifa jangan berusaha hati. Ambillah ini sebagai satu pengajaran untuk kamu. Bila aku membuat research pasal Darushifa ni almarhum Tuan Guru Harun Din. Aku buat research. Bila first time aku tahu pasal kedai belum lagi Darushifa dia tu. First time ke Brunei, aku style ku itu Mana ada seorang pandai ke apa ke orang wali ke ulama ke. Ku selidik tu mati-matian, ku cari. Jadi waktu-waktu kedai aku clash sama almarhum, mudah-mudahan Allah Taala menempatkan dia bersama dengan orang saleh, okey. Bukan kedai aku menceritakan keburukan, yang aku ceritakan apa ajaran itu. Jadi kita lupakanlah namanya tu, dia panggil dia Tuan Guru saja. Tuan Guru dengan kedai aku ada clash sikit sebelum lagi Darushifa ditubuhkan. Karena bila ia mengajar tu lurus ilmu-ilmunya tu, tapi ada yang dah aku terpakai. Tapi I will not mention now. Kalau orang tu belum lagi Darushifa kan. Nah, bila Darushifa ditubuhkan, Tuan Guru pun datang ke Brunei mengajarkan, termasuk kawan-kawan ni, kawanku orang Malaysia ni pun ikut Darushifa. Biarkan okey. Biarkan. Alhamdulillah wala-wala tu. Tapi bila aku membaca bukunya, di Brunei ada banyak ni information ni. Kira aku ke Darushifa Malaysia. Allah, sana banyak tu cerita-ceritanya. Jadi bila aku dapat buku Darushifa dari Malaysia, di Brunei dan ni. Buku tulisan Tuan Guru ni, buku mengajar perubatan cara Islam, aku mendapati bukunya tu dia ada dua buku. Bukunya tu 90%, aku tadi 90% perfect.
Lurus bacaan-bacaan apa melalui Al-Quran, doa. 10% itu dia selitnya ilmu daripada dukun bah. Dukun mula bapaknya bah. Bapaknya belajar kan agama juga, belajar dukun juga. Jadi dukun ini ni ilmu perubatan Melayu. Jangan silap. Ilmu perubatan Melayu sama ilmu perubatan Islam dah sama, jangan disamakan. Sama juga di Indonesia, ilmu perubatan Islam sama ilmu perubatan Jawa dah sama. Di Aceh pun sama juga sebab tu. Jangan dicampurkan. Ini bila tercampur tu, yang 90% Islam, yang 10% ni. Dapat keluarnya 10% ni baik, tapi ini yang menghancurkan ni. Sebab tu betul-betul kerja aku benar-benar mati-matian berkelahi sama orang di Malaysia tu, Rusifah Malaysia. Menghantam dorang balik-balik. Pernah dorang mengucap jangan dia hina gurunya nya. Ani guruku pernah masuk ya. Masuk Kaabah berapa kali. Senang aku balas bah. Yang masuk Kaabah tu bukan berarti orang tu seorang orang yang warak terpilih oleh Allah Subhanahu Taala. Pasal yang masuk dalam Kaabah tu, tahulah anak raja di Saudi tu, gila bini apa tu. Mabuk di England apa mabuk dia. Masuk ada dalam Kaabah. Jangankan tu orang Abu Jahal, Abu Lahab tukang jaga Kaabah tu, dalam Kaabah tu bah. Jangan tanpa taksub mendia asal masuk Kaabah tu, orang tu special tu, bagi Allah Taala. Tidak salah. Yang dia bagi special Allah Subhanahu Taala tu orang yang anaknya sempurna. Orang cuma ni selalunya dia bunyi-bunyi ni. Macam kedai aku laung-laung lah, bukan. Jangan kedai aku ni jadikan contoh kamu. Kedai aku ni bukannya ustaz, bukan padawah. Cuma ni orang orang yang cuma membuat research, kemudian bercerita curhatnya tahu. Menceritakan apa yang telah aku lihat, ceritakan kamu. Supaya kamu tahu dan berhati-hati. Bukan aku mengajar, enggak. Bukan kerja aku kan jadi ustaz. Kerja aku lain. Main muzik itu benar tu. Suka aku tu. Siapa akan belajar main muzik, akan belajar memasak, jumpa tak dia aku. Kalau akan belajar ilmu batin, jangan minta maaf. Walaupun kamu bagi kena ke sujud tak. Risikonya barat. Sebab ada kamu sukses macam kena aku, atau kamu jadi gila. Dua, tapi possibility untuk jadi gila tu 90% dah. 10% yang kamu kena sukses. Kan suatu yang tadi aku tidak mau mengajar. Cuma kadang aku boleh meng-guide kamu ke mana kamu akan belajar, sebab tempat itu sudah aku selidiki, sudah aku buat research. Bila di Brunei, kita sudah tahu cuma ada Darushifa saja kumpulannya, dan di Indonesia banyak. Makanya kita sudah tahu di Brunei Darushifa ni apa isi-isinya. Makanya aku ceritakan sini. Kalau kamu tidak percaya, yang 10% itu Darushifa ni yang ku tentang ni, aku akan menunjukkan satu saja. 1% saja dulu. Mengenai dengan ini yang aku marah benar ni adalah tuan guru tu, almarhum tuan guru tu. Marah benar aku dia sampai itu dia antah garam tinggal benar. Macam aku garam berah apa ni? Si Abu Sawat, tapi entah berapa macam Sawat ni habis tu kan kurang ajar. Ni tuan guru tu alhamdulillah orang yang baik. Gaya tu saya ajaran satu saya dah aku terpakai. Kalau kamu ingat waktu itu sebelum almarhum meninggal kali beberapa bulan lah sebelum meninggal tu. Ada di Lambak, di markas Darushifa Brunei, dorang membawa buaya silues bah. Aku melihatkan gambar yang sekarang. Dalam perubatan Islam, ada kan Rasulullah ni makai buaya. Setahu aku di Arab tu, tanah Arab tu, tidak ada buaya bah. Di Madinah, di Makkah apa ni, tidak ada Arab bah, tidak ada buaya bah. Sampai masa ni tidak ada buaya. Kalau buaya darat banyak tu berjurit tu masa ni. Yang kan main-main di Madinah Makkah tu, walaupun nampak seh-seh pegawai-pegawai, jangan datang ke Brunei sekarang. Walaupun umurnya 70 tahun, ada bini orang Brunei yang lawa. Pasal tertipu konon ya seh dari Makkah, alim. Ni banyak orang tertipu. Makanya yang tadi buaya di Madinah, di Makkah tidak ada. Tapi di mana cerita makai buaya ni disaduk air liur buaya tu untuk jadi ubat sakit mulut, sakit kulit. Kalau kan mengubat sakit mulut, ke hospital sebab ada krimnya tu Berapa menyaluk najis dari mulut buaya bekas makan babi si Louis. Buaya tu makan bangkai tu. Boleh kamu saluk. Kamu pakai tu untuk ubat dia. Kan perkara tu Allahu Akbar. Jadi jangan marah orang Darushifa. Aku mengingati kamu tu. Bersihkan Darushifa tu Saya tu kadang-kadang aku berapa komen orang masuk Darushifa ni.
90% okey, 10% atau 1% daripada 10% itu boleh menghancurkan kamu punya keimanan. Boleh kita kamu pun boleh boleh rusak olehnya. Sama macam buaya ni. Kalau orang sudah percaya buaya tu sakti, lihat saja. Buaya ni tembas seberang buaya ni. Dah sudah syirik. Jangan. Tadi ikut 100% sunnah. Jangan sekali-sekali membuat barang macam tu tadi. Makanya kadang aku sama orang Darul Syifa, sama almarhum Tuan Guru, ada konflik pasal isu macam mana ni. Okay, jangan marah Darul Syifa. Kita ni berbalik pada orang yang mau belajar ilmu ruqyah Islami yang 100%. Di Brunei langsung belum ku jumpa. Kalau ada pun mungkin orang yang kenal macam ustaz-ustaz yang atau orang tua-tua yang di kampung-kampung atau mungkin ada, tapi aku dah kenal orang. Aku tahu aku bukannya belajar sama orang, cuma aku kembali research. Tapi di Indonesia habis tu banyak tu ku cari. Action ku kan jadi anak murid. Belajar out sedikit hancur kuantam. Itu makanya aku banyak musuh di Indonesia. Sampai ada yang mantak tadi aku ngantar santet lah. Aku dah dapat anakku berangkat jakan. This is happen. Ini satu jihad pun ni. Bukannya jihad tadi ke berperang, bertimbak apa enggak. This is salah satu pada jihad. Meluruskan orang. Yang aku buat masa ni di Brunei. Meluruskan orang daripada tipu daya orang macam si Samud tu. Tapi kamu dah faham. Kamu sumpah-sumpah ke dia aku. Enggak apa. Sekarang sudah kamu mati, kamu dah lurus aja tu. Uncle tu lurus, sak menyasal punya. Tapi sudah terlambat kan. Okey, tadi balik sama pasal ni tadi. Darul Syifa saya tinggalkan sudah. Saya mencari ajaran yang lurus tentang ruqyah ni. Menurut apa aku punya research, selama bertahun-tahun di Indonesia, di Brunei give up sudah tu. Diorang mau menanggar kan? Apa yang aku ajarkan di Darul Syifa, anda mau menanggar, okey fine, tinggalkan. Indonesia aku mengajar. Satu yang ku YouTube ku tu dah dapat masuk orang Brunei dapat melihat. Cuma orang Indonesia saja dapat melihat. Tu banyak orang di Indonesia sekarang menggalarkan aku kiai, Pak Kiai, Pak Ustaz, apa lagi tu, Gus. Jadi ini orang Indonesia, tapi selalu tahu aku bukan ustaz, aku cuma biasa sih aku. Aku seorang penyelidik, aku explain. Maka kat dia negara aku ustaz, minta nasihat, minta zikir, minta apa malam ni. Ada minta ubat dia. Okey, kamu tolong kesian tu kan. Jadi kalau kamu belajar yang benar-benar ni, banyak-banyak pesantren yang mengajar ruqyah ni, satuan yang paling the best lah itu. Dan bagi orang kementerian bekerja di Kementerian Agama ke dia di mana sajalah yang berminat untuk belajar ilmu yang sudah kusedikian kemudian kamu cek lagi, kalau kamu 21 tinggalkan, cek lagi balik. Bagi orang yang ustaz-ustaz atau Darul Syifa sendiri. Pasal kiai itu bercerita, tidak ada masalahnya. Walaupun orang dari grup lainnya belajar dari orang accept. Kemudian keluar balik dari orang ambil saya separuh pada ilmu itu pun bolehnya. Tidak masalah. Ya, orang men-share information kan. Apa bacaan untuk meruqyah orang dan sebagainya. Jadi kalau kamu interested, bukan ku promosian yang aku ni menyelamatkan kamu. Supaya jangan tersasat sekarang belajar datang tentu arah orang lain yang sebenarnya menyimpang daripada ajaran Islam sebenarnya. Kalau kamu interested, direct message ke aku. I try to give all the information pasal kiai ni. Dan kemudian kamu boleh, jangan terus masuk. Kamu boleh lihat mana yang bisa ramah, apa ajaran-ajarannya. Kalau kamu dah bosan, tanya orang pernah belajar ke dia di Indonesia. Banyak tu. Ya, penuntutnya kali puluhan ribu pun ada tu seluruh Indonesia. Even di Singapura pun adanya. Ada yang belajar. Tapi bila aku selidik dari awal kitab-kitabnya pun, pasal aku kalau untuk mengetahui yang tu, action ku kan belajar ke dia kan jadi penuntut. Kalau kau pandai, aku ni pandai ni, mana mau ngajar kan? Pura-pura lah, apa saja berlakon. Bertok ini tak tahu apa-apa, mau belajar. Wah, raja. Akhirnya mengetahui semuanya, dicek. Jadi misal Sofan aku find ini masalah dengan orang ni, dengan kiai ni. Yang lain, nauzubillah, bisa pulang ajarannya Allah ujung-ujung. Contohnya, ini bisa ni. Memang kali di Brunei ni ramai orang kenal dengan Ustaz Bustami. Okey. Kamu percaya kan? Ada yang percaya Ustaz Bustami ni bukan sebarang ustaz. Yang ni yang pandai. Aku pernah didatangi oleh
jin peliharaan Ustaz Bustami. Ini bukan kelakar ya. Kisah benar ya. Pasal kedai aku ngontek ke dia, kedai aku memproof. Waktu ada kan ada satu videonya tuh, durang narik usin dalam kutak atau kosong ditutup sama kain, keluar usin, ya kan? Dari sana kedai aku mengungkar penipuan itu arah Ustaz Bustami. Debat dah malamnya sudah dia datang anunya nih, jin karennya. Mungkin dia tahu kapan dia tahu bola alam, tapi pesannya dia tahu kali. Yang jin itu tak kedai aku. Pasal yang melindungi ke dia tuh jinnya. Jinnya banyak. Kalau kamu lihat videonya ada tuh diakonnya tuh. Ya ada apa? Macannya nih. Harimaunya tuh. Sebagai anunya, kadamnya. Dia manggil kadam kan. Ada, ia mengaku sendiri ada kadam. Jadi Anis tadi hati-hati. Ustaz pulang berzikir sana selawat sini. Tapi penghujungnya bila kedaku membuka tu sudah kadamnya marah, kedaku membuka rahsianya, papnya tengah malam kedaku deteknya. Makai sukma tu, itu kurang dah faham sukma semangat tadi payah. Orang gilang itu kalau ucap-ucap sasat sukma, belajar sukma, orang gilang itu payah saya. Dah tahu ilmu tu tapi terus menuduh sasat. Sama juga pasal ni ilmu jin apa ni. Dah pernah belajar ilmu jin. Menanggar kisah nu sasat tu semua atas semua ni pakai jin. Sampai tenaga dalam pun jin. Mana kamu tahu apa tenaga dalam ni? Tenaga dalam ni ada pakai jin. 90% pakai jin tenaga dalam ni silat 90%, tapi 10% itu ada yang lurus. Itu makanya kamu belajar cari guru yang benar. Bukan guru semua jin. Apa sih kesian jin kena tutup dan daripada pindah. Kabal sikit jin. Itu kata dia, Wali Songo tu kabal tu silap. Walaupun ikut sejarahnya tu. Kena tatak, kena apakah. Kena serang oleh penyamun, kena serang oleh anak murid sesis di jinar. Dicok ada apa-apa. Apa tu? Jin. Wah, tu bagi orang kamu dah. Apa saya semua jin? Aku lihat tu wali Allah ya. Imam Allah karamah. Rasulullah sendiri dah ada macam mana? Artinya Rasulullah tu belum steady di Wali Songo. Kan? Jangan sembarangan cakap kalau bukan ahlinya. Diam. Pelajari, buat research punya kedai aku. Mana aku berani cakap apa-apa? Macam hipnosis ni. Mana aku berani kamu kelakar dah. Keluarga guru hipnosis yang paling handal di dunia ni. Orang Amerika. Malas aku jawab namanya. Doktor pulang. Doktor. Saya kedai aku sendiri pernah kena terpukau waktu kedai aku di KL. Saya tu aku mau tahu macam mana cara orang mengajar. Ceritanya, aku cerita pasal kedai aku dah pukau di KL lah. Aku tu menunggu pembinian shopping di adalah satu shopping kompleks. Malas aku menyebut namanya karena kedai aku di Sulehan tu. Durang sana company tu. Jadi duduk nunggu bini ku shopping. Aku malas ku jalan-jalan ni duduk ada satu bench. Okey. Waktu aku duduk tu, aku pakai pakai iPhone, pakai headset. Pakai earpiece tu dengar orang mengaji. Tiba-tiba waktu aku mendengar orang mengaji ni, ada interference Macam signal tu tanu kan. Merah aku. Bukannya kan. Sudah ada dalam telefon. Bukannya signal wifi ke apa. Mana pakai wifi. Sudah buat download di telefon. Interference. Bila interference tu berbunyi, papnya ada orang yang berpakaian smart. Orang kali dalam 40 ke 50 tahun lah orang tu. Laki-laki, laki bini. Tahu apa bangsanya? Pakistan. Usulnya Pakistan dah. Dia belum tahu Pakistan, tapi usulnya orang Pakistan. Saya pakaian bini itu kan pakai Pakistan. Jadi dia datang ke aku, terus duduk sebelah aku, beri salam. Bininya berdiri sebelah kanan aku, kan ada bench, duduk sebelah aku. Salamnya. Mula apa cakapnya? Tanya di mana direction restoran Arab. Pertama tu sudah tu red flag sudah gigi aku. Kalau siapa bertanya direction di mana restoran, pertama kalau baru kita ada tanda orang itu kan start sudah kan tadi. Masa kita belajar sebelum itu juga kan. Start tu kan hipnosis tadi. Kan muka aku tadi, kan ambil duit tadi. Bila aku bercakap, bertahu kau turun ke bawah, belum lagi habis bercakap, diputusnya. Actually sudah kedua, red flag yang kedua. Bila kita bercakap di interviewnya, tadi sudah lupa apa yang kita cakap yang awal. Yang kedua, dia berinterview lain lagi soalannya. Yang soalan pertama belum habis, soalan kedua baru lagi bercakap, disubah lagi ketiga, sudah ketiga kali habis. Tahu tu kunjung. Kalau yang kalau yang akan bercerita pasal duit, sah ni 100%. Dia akan muka ke dia kan hipnosis ke dia ngambil duit tu. Benar, ya. Aku dah pernah melihat duit duit. Aku tahu dia dari Singapura kan. Aku dah pernah melihat duit Singapura
kali 50 ringgit punya. Coba kamu ada 100 je. Di Singapura 100. Saya melihatnya, yang pernah melihat duit Singapura. Okey. Jadi aku waktu itu sudah belajar hipnosis. Jangan mengucapkan kesasat Buat belajar itu yang buat research, bukan yang amalkan. Bila aku keluarkan duit dari taruh di pinggangnya. Kau suka tu start tu akan mengatakan ilmunya tu. Dorang ni kadang-kadang pakai ada yang pakai jin, ada yang pakai brain wave something like that. Payah kamu kan faham ni. Yang baik jangan kamu tahu. Itulah bila yang ngambil tu duit atau di tangan gua. Okey, ani yang ngatu juga. RM100 Singapura. Jadi ya sudah tekan bila ya kuan orang counteract Kau take balik ke dia Aku bilang hipnos ke dia Kau ni sebenarnya RM100 Singapura padahal yang aku pegang itu duit RM RM10. Di Malaysia RM10, aku beritahu RM100 Singapura. Bila sudah tekan oleh gua sudah, kau akan dapat melapas duit tadi sampai bila sampai aku mengatakan lapas baru kau dapat melapas. Bininya sudah aku juga orang putih kan, bini paham. Bini sudah gelisah kau akan dapat melapas gua. Sebenarnya selagi kunda mengatakan lapas. Sudah dia macam orang entah orang tidur megang mesin tu. Lama tengok kalau aku tinggalkan tu kesian. Kalau tinggalkan berbalik semua mungkin teks paling dalam 20 minit dalam keadaan tu. Kesian tu kan bini sudah gelisah dah terasa. Lagi betul. Bangun. Demi bangun dah lagi cakap apa-apa Taruh selari bininya pun ditinggalkannya Ini kejadian terjadi yang benar-benar terjadi di Kuala Lumpur waktu aku kan kena hipnosis. Apa lihatnya orang duduk kan orang Melayu duduk palai usulnya. Lagi cimeh bukan tapi pakai durang dia pakai kot. Bukannya senang. Itu kalau ada orang Pakistan yang dah kamu kenal pakai pakaian kot smart ke apa, baik hati-hati. Baik lari selajur. Sorry je. I'm busy. Sorry ya, my mother tell me not to talk to strangers. Aduh, apa ya? Atau ilmu hipnotis dan melarang hipnosis terpulang. Okey. Jadi itu tadi, kalau yang berminat, aku boleh melihatkan cuba nak kontak pesantren itu. Dan kita ni boleh belajar secara online. Setahu aku, tiap-tiap 3 bulan sekali je yang mengajar. Kaya ni. Jadi belajar online. Kemudian ijazahnya pun diberi online. Tapi jangan dulu belajar kalau kamu dah puas hati. Kepada pegawai-pegawai kerjaan ke manakah kamu akan mau belajar. Dari Jabatan Agama kah, Jabatan Mufti kah. Selidiki ni. Orang ni, kalau kamu terpakai, InsyaAllah. Untuk menjaga orang muda. Pasal masa ni yang khawatir. Ini kena aku masalah hidup. Yang khawatir aku menyuruh orang belajar ni. Ilmu ruqyah ni. Masa ni, kalau kamu kan memantak orang, bukan aku mengajar ya, aku bercerita ni. Kalau orang kan memantak bukannya payah. Kamu cek saya di internet ada orang berjual ilmu online ada tu. Jangan main-main, bukannya tipu tu benar-benar tu. Banyak seorang terkena. Di kontaknya, di WhatsApp-nya kah apakah. Sudah pintanya berapa ratus ribu rupiah kah, sampai berjuta pun ada tu. Jadi pasal santit tadi mau aku share kamu di sini ni atau di video hari yang akan datang dia. Malas aku bercakap panjang sini ni. Okey, itu saya dulu. Jadi mana-mana even Darushifa yang tadi, even pegawai-pegawai atau kaki tangan jabatan Kementerian Hal Agama akan belajar atau akan mengetahui benar ke tidak apa yang ceritanya, go and check ni. Selidiki ke dia. Kalau saya okey, baik kamu belajar. Pasal zaman ini ilmu sudah banyak berjual di internet. Mengubati pun boleh dari internet. Ini yang aku takut ni. Kalau orang sakit hati hari ni cuma aku sakit hati. Seorang aku tahu pasal ilmu. Bukannya payah. WhatsApp ada nombor dukun tu WhatsApp. Bagi detailnya, bagi gambarnya. Gambar ini misalnya melambak kan di internet. Arah TikTok ni gambar-gambar kamu Kamu menari umpat-umpat tu Jangan main. Kalau orang berjalan jahat, gambar kamu tu kena ambil, habis kamu. Tak tahu aku nak memamparkan muka aku di internet. Ini isteri kamu lihat muka aku. Ujung-ujung esok, malamnya aku nak pantak daripada gambar tu kan. Itu bahaya.
Jangan iski-iskikan melihatkan mua di internet. Kalau orang berniat jahat, lihatnya kamu tu terlampau lawak, habisnya sudah. Telefonnya ni dukun online ni. Ini gambarnya, ini apa bayarannya, bukan siapa yang bayaran ni kan. Di antaranya saya kan tu apa money changer ada lupa mengantar duit tadi online ni ngantar selesai. Apa yang 3 hari, 4 hari, 7 hari kau selesai. Kalau apa hasilnya yang lebihnya kau bayar ke aku. Unda kau pantak. Ya dukun ni. Selalu macam itulah awal-awal dah tahu. Okey. Jadi sekarang aku men-share my information arah pesantren atau kiai yang sudah buat research ni. Yang so far aku found okey orang tu. Ajarannya pun okey. Yang mengajar ratib je tu. Sama macam aku je amalannya kita pakai kiai ni. Nah, jadi yang orang akan belajar, dia kira di mana kamu, pejabat mufti kamu kerja, kan belajar mendefend diri kamu dan keluarga kamu. Bukan kamu saja kamu pikirkan, anak bini kamu Mau tu orang sekitar kira kamu, ustaz kurang ajar tu ya. Aku dia nanti ya, di pantak angin masuk, kita kabal dengan ilmu zikir-zikir, di pantaknya anak kita, bini kita. Atau, ini satu trik ni, berzikir pun kita kabal, kita dapat di pantak, apa jadinya? Kita drive, ini pernah terjadi ni. Sebab tu kalau aku buat selidik pasal musantet ni, hebat lah. Bila kita drive, kita di pantak nak masuk, tak apa. Siapa di pantaknya? Driver lori, bukan lori itu Cina, bahasa Cina tu. Driver lori yang melintas kita, dimasuk oleh jin. Ya, bila masuk jin, lihatnya kereta kita, baik kita punya ilmu tinggi, dilanggarnya. Kalau kita dah mati, anak dalam, bini kita dalam kereta tu mati, dia dilanggar oleh lori. Lori itu dimasuki oleh driver lori dimasuki oleh jin. Itu trik baru tu Yang silap, yang pikir-pikir kabal, enggak apa-apa. Baca saya doa-doa ni. Dimasuknya orang lain. Ini pernah terjadi ni. Even ada kisahnya di UK kalau silap. Di Amerika, sampai ke mahkamah Ke mahkamah. Orang yang bunuh ni kan. Akhirnya bila dapat kena buktikan yang itu sebenarnya sihir, first time tu dalam history, orang itu kena lapaskan. Bukan kena lapaskan, kalau kira manslaughter, membunuh secara tidak sengajanya. Okey, ini kisah benar tu. Pasal orang itu kena rasuk. Sama juga kita di sini ni. Jangan lalai, jangan fikir, Allah Ta'ala sentiasa melindungi kami. Jangan tak boros, jangan kalau even Sayyidina Ali, kena bunuh cucu Rasulullah pun kena bunuh Jangan kita dengar-dengar Allah Ta'ala akan confident. Jangan. Tadi mesti hati-hati juga. Okey, itu saja untuk kalian ni. Mudahan apa yang aku curhat tadi berguna untuk bis kita. Dan kalau kamu report ke arah polis, hati-hati saja. Selalu aku kalau sudah orang buat macam tu ke aku, sediakan saya 10 juta. Miskin enggak boleh kok. Kalau aku difitnah sampai semacam tu. Pikirkan dulu, cek dulu mana satu yang sasat yang wajar. Baru mereport. Jangan report saja. Sekarang menangis tua di mahkamah. Terbayar kamu kan 10 juta. Ada usin 10 juta. Kalau kamu masuk. Bukan aku main, bukan aku bibun ya. I'm serious ni. Aku sakit ke orang macam ni. Orang serius kan ngamu report ke aku ke polis ke mana kah. Aku pun serius ke musuh orang. Dah aku sian ni tu. Sudah ni aku dah ada sifat pengesian ni kalau sudah orang macam ni. Okey? Itu saja untuk kalian ni.